Saya lupalah hari tu kita buat mana, soalan mana. Saya pun lupa dah. Astaghfirullahaladzim. Ingat tak last kelas tu kita buat soalan mana? Form 4 punya kan? Ha. Soalan mana, muka surat berapa? Muka surat 130, soalan 19. Okey. Perniagaan Naili Cikgu tak buka ni sebab cikgu tak pakai tudung. Okey. Ni betul kan? Soalan ni kan? Betul tak? Minggu depan korang ujian Tak, selepas cuti. Selepas cuti. Okey, sekejap hari tu alat tulis sudah, nota kredit. Hari tu kita dah buat sampai alat tulis nombor 7. Sampai nombor 7, betul ke? Alat tulis, sini pun alat tulis, sudah. Okey, sampai situ kan, sampai alat tulis kan? Ya. Okay. Alright, dah ready? Sekejap, sekejap. Allahuakbar. Okay, kita baca doa Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kalau kita tengok hari tu kita dah buat last kali yang nombor 7 tu iaitu inventory alat tulis, dan sekarang ni kita pergi kepada yang nombor 8. Satu nota kredit yang dikirim kepada pelanggan terlupa rekod RM400. Okey, jadi kalau kita tengok nota kredit ni sebenarnya untuk apa? Apa kegunaan nota kredit? Boleh ingat tak? Dia ada satu nota debit, satu nota kredit. Ingat tak lagi apa kegunaan nota kredit? Untuk rekod. Rekod apa? Rekod apa? Hutang. Ya ke hutang? Kalau macam ni sebenarnya nota kredit ni dia adalah dokumen. Macam invoice juga. Invoice pun adalah dokumen. Tujuan invoice dia macam receipt ataupun dia macam bill. Bil tunai. Jadi contohnya kalau bil tunai tu ialah yang bila awak pergi macam kedai, macam contohnya apa nama dia, Speedmart, 7-Eleven, awak pergi dekat Tesco ataupun sekarang bukan Tesco, dipanggil juga sebagai Lotus. Kan awak beli secara tunai, lepas tu dia bagi awak bil tunai. Itu kalau awak beli secara cash, secara tunai. Kalau awak beli secara kredit, biasanya awak tak beli secara kredit lah ya, tapi kadang-kadang kalau orang yang berniaga ni dia ada beli secara kredit. Okey, dia berhutang dulu dengan orang tu. Jadi bila dia beli secara kredit, ini kita panggil dia dokumen dia panggil invoice. Invoice tu menunjukkan bahawa orang tu beli ataupun jual secara kredit. Biasanya yang keluarkan dokumen ni adalah penjual. Kan contohnya awak pergi Speedmart kan. Adakah awak yang mengeluarkan dokumen kepada Speedmart tu? Ada tak? Tak. Tak kan? Dekat Speedmart awak beli, dia akan keluarkan dokumen bil tunai, lepas tu awak bayar kat dia. Betul tak? Jadi awak punya dialah yang bagi awak dokumen tu, nama dia bil tunai. Sama juga kalau invoice, pembekal tu yang bagi kepada pelanggan. Okey, invoice awak kena ingat tu betul. Kalau awak nak tulis, rasa nak tulis. Okey, kalau tapi tak habis pula menulis. Sekejap saya minta anak saya ambilkan. Okay, tulis sekejap saya tulis kat sini. Okey, tadi saya bagi kalau ni jual atau beli secara tunai. Okey, nama dia bil tunai. Ini sebenarnya awak dah belajar masa tingkatan 4 dulu kan? Okey, kalau jual beli secara kredit, maknanya kredit ni hutang lah ya. Dokumen dia adalah invoice. Ini dokumen. Okey, seterusnya saya pergi pada next page. Tapi ada kalanya bila kita jual atau beli ni, ada kalanya kita pulangkan barang sebab mungkin barang tu rosak dan sebagainya. Bila pulang barang Jadi bila pulangan jualan atau pulangan belian,
Ni yang kita guna dokumen dia nama nota kredit. Maknanya baki nota kredit ni nak menunjukkan bahawa hutang pelanggan tu berkurang. Saya tulis sini hutang pelanggan berkurang. Sorry lah saya tulis macam apa ni tulisan dia macam ni. Bila nota kredit, hutang pelanggan dia berkurang. Okey, ada juga satu dipanggil sebagai nota debit. Kalau nota debit ni pula dia lain sikit cerita dia. Ini kegunaan dia tak dalam beg laptop tu. Ni. Dalam beg tu, beg plat tu. Tapi semalam nampak ada kat rumah. Ni ke? Dia cari bawah. Tapi atas meja ni tak ada. Pernah dalam beg tu. Aku dah tengok mana beg coklat dia dah ada. Sebab semalam macam tak pakai. Okey, kemudian nota debit pula, Nota debit pula kalau kita tengok bila kita nak tambahkan hutang pelanggan. Okey, kenapa kita nak tambahkan hutang pelanggan? Puncanya mungkin masa kita bagi invoice kat dia tu, amount tu memang betul terkurang. Jadi kita nak kita tambahkan dalam nota debit. Jadi tapi dalam soalan ni kita nak tekankan pasal nota kredit sebab kita nak kurangkan pelanggan kita punya hutang. Disebabkan sama ada kita pulangkan jualan sebab barang rosak ke ataupun mungkin dalam invoice kita tu kita terlebih charge. Okey, tapi saya tak nak pergi detail tapi itulah bendanya. Dapat gambaran tak yang saya terangkan ni, nota kredit ni apa kegunaan dia? Dapat sikit-sikit. Tak apa, nanti kalau ni awak boleh tengok balik kat depan tu apa kegunaan nota kredit Okey, jadi dalam soalan ni dikata satu nota kredit dikirimkan kepada pelanggan. Macam saya kata tadi, yang keluarkan dokumen ni mesti pembekal. Okey, dia keluarkan kepada pelanggan. Okey, jadi sekarang ni kita sebab bila kita keluarkan kepada pelanggan, awak rasa ni pulangan jualan ke pulangan belian? Kenapa tidur kat atas? Kenapa? Dia tengah ajar lah. Dia tidurlah kat bawah. Dia tidur kat bawah. Oh, pula tidur kat atas. Tidur dengan kat atas apa? Ni belum nak tidur lagi, awal lagi. Pergi makan kat bawah. Dah makan. Dah. Sana. Kat bawah. Umi tengah mengajar lah. Baba. Okey Ni Baba. tadi hutang. Diam. Jadi sekarang ni dalam soalan ni kita nak tengok sekejap mana. Okey, sebab ni kita keluarkan kepada pelanggan. Sekarang ni kita buat pulangan jualan ke pulangan belian? Macam ni kita nak tahu. Tengok dekat jadual dia bagi. Jadual apa? Maklumat. Sekarang ni dia kata soalan dia. Satu nota kredit yang dikirim kepada pelanggan terlupa rekod RM400. Jadi saya nak tanya awak, adakah ini pulangan jualan atau pulangan belian? Macam mana nak tahu? Alip. Kau pergi kat bawah. Rasa-rasa macam mana? Macam mana kita nak tahu? Apa tadi cikgu? Sekarang ni dikata satu nota kredit yang dikirim kepada pelanggan terlupa rekod RM400. Dia kata nota kredit yang dikirim kepada pelanggan. Bila dikirim kepada pelanggan, kita nak kira macam Pelanggan ni. belian. Ya ke pelanggan belian? Sekarang ni pelanggan. Pada pelanggan, kita buat jualan ke kita buat belian? Jualan. Jualan. Jadi bila kita bagi nota kredit,
sebenarnya pelanggan kita buat pulangan jualan. Dia pulangkan barang kat kita. Jadi pada kita itu merupakan pulangan jualan. Jadi masuk kat sini pulangan jualan. Ada tak pulangan jualan kat atas tu? Ada. Ada kan? Berapa? $240. Ya, 240. Itu pulangan jualan ke pulangan belian? Macam mana nak tahu? Debit kredit. Yang mana pulangan jualan, yang mana pulangan belian? Kita pergi pada page seterusnya. Okey, Pulangan jualan. Okey, katakanlah ni imbangan duga Okey, kalau biasanya ditulis kat sini belian dan jualan. Ni debit, ni kredit. Okey. Amount yang dekat debit adalah belian. Yang dekat kredit adalah jualan. Okey, sebab jualan dia kategori hasil. Okey, ni ada kena-mengena dengan ableh ataupun belah. Okey, saya tunjuk juga. Ableh lah saya tunjukkan daripada sini. Kalau saya harap awak ingat, tapi kalau tak ingat pun tak apa. Saya selalu guna belah. Tambah, tolak, tambah, tolak, Okey, jadi kalau awak tengok hasil adalah kategori, jualan adalah kategori hasil. Dia bertambah bahagian kredit. Okey, biasanya dalam imbangan duga, kedudukan dia sama dengan tempat tambah. Jadi kalau katakanlah belanja, dia berada dekat tempat debit. Contohnya kalau awak tengok belian kan, belian adalah belanja. Jadi belian adalah belanja. Jadi dia terletak dekat bahagian debit. Manakala jualan adalah hasil. Jadi dia duduk dekat kredit amount dia. Boleh ikut? Okey, bila pulangan pula? Bila pulangan jualan, yang sebelah debit pulangan jualan. Yang sebelah kredit pulangan belian. Okey, kalau nampak dia seolah-olah terbalik. Memang terbalik pun. Tapi soalan dia kenapa dia terbalik? Kenapa kedudukan terbalik? Jualan dia dekat kredit tapi pulangan jualan dia dekat debit. Kenapa jadi macam tu? Boleh bagi tahu jawapan kat saya? Tak tahu. Okey, kenapa dia jadi macam tu dekat sebelah debit sebenarnya? Sebab jualan dan pulangan jualan ni hubungan dia adalah akaun kontra. Masa form 4 ada belajar kan akaun kontra masa bab dul? Ada. Okey, awak boleh tengok tu dekat page berapa ya. Awak ada buku yang sama dengan saya kan? Apa? Tuan Azam tu nak apa? Telolong, pekik telolong tak naik pun cakap kenapa? Bahaya. Kalau awak tengok dekat dia punya ni, catatan kontra ni ada dekat muka surat 15. Ada kat muka surat 15 dia kata kat situ, catatan kontra ialah catatan yang mengurangkan baki akaun yang berkaitan dengannya.
Jadi kalau jualan dengan pulangan jualan, saya panggil ni selalu akaun jualan ni dia punya akaun induk. Induk ni macam mak dia. Manakala pulangan jualan ni dia kontra. Kontra ni adalah satu yang berlawanan. Okey? Jadi disebabkan jualan tu mak dia tapi pulangan jualan ni anak dia. Tapi dia anak yang orang kata apa? Anak derhaka lah. Dia melawan mak dia. Sebab apa kalau awak tengok dekat dalam akaun perdagangan pun, kan akaun perdagangan bla bla bla. Okey, jualan tolak pulangan jualan. Betul tak? Barulah kita dapat jualan bersih. Ini yang kita panggil sebagai akaun kontra. Okey? Ataupun catatan kontra. Sebab dia mengurangkan induk dia. Induk dia jualan, pulangan jualan ni dia punya catatan kontra ataupun akaun kontra. Maknanya dia anak derhaka. Dekat bawah-bawah tu lagi, dekat dalam akaun perdagangan, dia ada belian, tolak pulangan belian. Ini juga dia punya anak derhaka juga pada belian ni. Dia melawan mak dia tolak. Mak dia tambah, dia pergi tolak. Okey. Saya tunjukkan lagi contoh dia dekat PKK. Ini semua merupakan akaun kontra ya. Jadi bila akaun kontra, kedudukan dia dekat imbangan duga tu dia terbalik. Okey, contohnya dekat ABS. Aset bukan semasa. Contoh perabot ya. Tolak susut nilai terkumpul perabot. Dia ada tolak. Bila tolak, maknanya ni lah akaun kontra dia. Okey, dekat aset semasa. Ni kalau nak salin boleh. ABT, akaun belum terima, tolak dengan PHR. Sorry ni saya pakai short form. Ini juga akaun kontra. Last kali awak tengok dekat equity pemilik. Modal tolak ambilan. Ini juga akaun kontra. Ada 5 benda ni Okey. 5 benda ni kalau awak tengok dekat imbangan duga, dia memang keadaan dia terbalik lah. Contohnya ABT. Kadang dia bagi dalam item macam ni dan ABB. ABT ni aset. Jadi nilai dia dekat sini. ABB dia dekat kredit. PHR. Sebabkan ABT debit dalam imbangan duga kedudukan dia dekat sini. Boleh ikut? Boleh. Sama juga susut nilai terkumpul sebab aset bukan semasa sebelah debit kan. Jadi SNT dia sebelah kredit. Turun. Rumah sakit dah. Turun. Siapa suruh lompat-lompat lari-lari? Tutup pintu. Pintu tutup. Rapat, Fan, rapat. Okey, boleh? Okey, jadi saya pergi balik pada tadi Jadi maknanya tadi tu pulangan jualan. Memang dah ada lah dekat dalam imbangan duga tadi. Muka surat tadi berapa? 130. Pulangan jualan ya ABT. Sorry, ABT pula. Pulangan jualan. Pulangan ni tadi asalnya 240
Okey, saya tengok kat sini catatan yang terakhir adalah nombor 9. Jadi di nombor 10 lah ya, pulangan jualan. Sama dengan kita tengok asalnya pulangan jualan ialah 240. Kita tambah yang baru ni 400. Jadi total dia 640. Jadi saya masukkan dekat sini. Kalau saya pergi terlalu laju bagi tahu ya. Nombor 10 tadi amount dia ialah tolak 640. Betul tak? Betul. Tutup rapat. Okey tak? Ada apa-apa soalan? Cikgu, Ya, saya. nak tengok yang tadi tu? Jalan kira dia ke? Haa. Okey dah. Dah Okey, selain daripada tu, pulangan jualan ni tadi, dia turut mengurangkan amount apa? ABT ke ABB? ABT. Sebab bila dia kurangkan barang, jumlah hutang dia berkurang lah kan? Okey, jadi kita tengok kat sini ABT. Tadi dah nombor 10, sekarang ni nombor 11 Hello? Ya saya. Tak. Saya lag ke? Ha? Tak cikgu, tak ada apa-apa. Line saya tak okey sangat. Oh ya ke? Alright. Akaun belum terima Akaun belum terima, amount asal dia ialah 6,800, betul? Betul. Okey, jadi sekarang ni bila pulangan jualan, tambah ke tolak? Dia bertambah ke dia berkurangan? Kita jual secara kredit ke orang, lepas tu orang pulangkan. Tambah ke tolak amount dia? Bertambah. Fikir baik betul-betul. Kita jual kat orang secara kredit, lepas tu orang pulangkan barang. Tambah ke tolak? Nah, tadi kita jual barang kat orang. Katakanlah kita jual kat barang orang tu RM50. Lepas tu RM10 tu barang tu rosak, dia pulang kat kita. Jadi hutang ni bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang kan? Tadi katakanlah tadi saya kata kita jual kat dia RM50. Daripada RM50 tu ada RM10 dia beli barang, barang tu rosak. Dia pulang kat kita. Jadi bila dia pulang, nilai yang dia hutang tu kita tolak lah RM10. Marahlah dia, kita pergi tambah lagi. Dia dah lah pulangkan barang, kita tambah lagi hutang dia RM10. Marahlah dia Jadi sekarang ni kita kena tolakkan. Tolak sebanyak 400. Jadi tinggal 6,400. Betul? Betul. Jadi saya masukkan amount dia kat sini 6,400. Dekat imbangan ke PKK Dah ke? Dah.
Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas baki akaun belum terima. Okey, peruntukan hutang ragu sini Okey, tadi nombor 11, sekarang ni nombor 12. PHR. Okay, soalan dia kata peruntukan hutang ragu diselaraskan 5% atas baki akaun belum terima. Jadi kita ambil tadi amount akaun belum terima 6,400. Kita darab dengan 5%. Jadi kita dapat berapa ni? 640, 320. Betul? Betul tak? Betul. Jadi amount yang kita kira ni tadi, dia dah habis salin Dah. Jadi kita masukkan dekat dalam PKK, bahagian aset semasa, negatif 320. Terus selesaikan pengiraan dia. Jadi kita dapat 6080 sebab markah biasanya dekat 6080 ni. Setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Lepas tu kita nak fikir sebab peruntukan hutang ragu ni dia ada dua. Tadi kita dah buat yang kat PKK. Satu lagi dia akan masuk dekat PKK PHR. Okay, yang pertama memang dekat PKK. Dia SES tolak PHR. Di mana PHR dia biasanya aset semasa pula. ABT. Di mana cara kira dia ABT darab dengan peratus dia. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, dia masuk belanja atau hasil. Okey, yang masuk belanja atau hasil ni kita kena tengok. Formula dia bubble. Apa dia bubble? Dia akan jadi belanja bila baru lebih besar daripada lama. Baru lebih besar daripada lama. Apa maksud dia? Dia kata baru lebih besar daripada lama. Okey, maksud dia baru lebih besar daripada lama iaitu yang lama ni amount di dalam imbangan duga. Ni saya pakai pen merah. Ni yang dalam imbangan duga. Manakala yang baru ni tadi yang kita kira tadi atas ni. Saya cakap tadi, yang lama yang dalam imbangan duga, manakala yang baru yang kita baru kira tadi atas ni. Okey, jadi kalau dia terbalik, bila lama lagi besar daripada baru, dia akan jadi hasil. Okey, jadi kita tengok dalam soalan ni, yang kita kira tadi ialah 320. Kan, jadi maknanya baru dia 320. Manakala yang lama dalam imbangan duga, iaitu berapa? Berapa amount PHR dia dalam imbangan duga? Cikgu, explain balik boleh?
400. 400. Nak explain balik daripada mula-mula ke? Ke yang belanja atau hasil ni? Belanja atau hasil. Okey. Tak apa. Okey, dia belanja atau hasil kan, yang first ni dia memang masuk kat PKK ni, cara pengiraan dia memang macam ni lah ya. Okey, yang kedua kan, sebab biasanya dalam penyata kewangan milik kan tunggal ni, untuk setiap satu pelarasan dia mesti sekurang-kurangnya ada 2 tempat yang kena buat pelarasan. Okey, jadi yang pertama dah selesai, kita pergi pada yang kedua. Yang kedua sama ada belanja atau hasil. Awak kena tentukan berdasarkan soalan. Formula dia mudah je, awak ingat formula bubble. Apa maksud bubble kat sini ialah B untuk belanja, lepas tu BL bubble, B lebih besar daripada lama, iaitu baru lebih besar daripada lama. Jadi apa maksud baru dan apa maksud lama? Lama ialah amount dalam imbangan duga. Tadi kita dapat 400 dalam soalan ni. Boleh? Manakala maksud dia yang baru, yang tadi kita baru kira ni. Yang kita baru kira tadi kan kita dapat 320. Kan ya, amount yang kita baru kira ni. Kan tadi dapat 320. Boleh ikut tak? Okey, jadi sekarang ni awak tengok. Adakah betul baru lebih besar daripada lama? Dalam soalan ni. Betul tak baru lebih besar daripada lama? Betul ke? Tak. Tak kan? Jadi boleh kita kata ni belanja? Soalan ni. Boleh tak saya kata soalan ni dia merupakan belanja, dia punya PHR dia? Tak boleh. Tak boleh. Sebab sekarang ni kalau awak tengok dia dah terbalik. Lama lagi besar daripada baru. Betul tak? Betul. Tadi yang saya suruh ulang, yang suruh saya ulang ni Sabrina ke ataupun apa? Patricia. Patricia, Tadi Patricia Patricia yang suruh ulang. Tapi boleh faham tak? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni lama lagi besar daripada baru kan? Jadi dia masuk kategori hasil. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi dekat hasil. Jadi saya tulis kat sini peruntukan ataupun hutang ragu saja pun dah boleh. Saya tak galakkan awak tulis pengurangan hutang ragu ataupun penambahan hutang ragu. Sebab saya khawatir awak salah letak tempat. Nak selamat, awak letak hutang ragu saja pun dah boleh. Okey, jadi saya tunjukkan ni tadi jalan kira nombor berapa? Nombor 13. Okey, jadi kat sini nombor 13, hutang ragu dia. Okey, kita ambil perbezaan dia saja. Macam mana nak cari perbezaan? Sama ada baru atau tolak lama. Kalau tak boleh, lama tolak baru. Tolak 320. Sebab lama dia yang besar, jadi kita letaklah 400 yang kat depan. Kalau yang baru yang lebih besar, awak letak kat depan. Boleh? Ni jadi kita dapat amount dia sama dengan RM80. Boleh tak? Boleh. Okey, jadi saya masukkan amount dekat sini. Hasil ialah 80. Okey tak? Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Boleh Okey, seterusnya. Boleh. Okey, kita pergi kepada maklumat tambahan yang terakhir sekali. Dia kata kat situ, perabot hendaklah disusut nilai 10% setahun atas baki berkurangan. Perabot 9,000 termasuk sebuah meja pejabat bernilai 1,200 dibeli
pada 1 Jun 20X9. Sekejap perabot dia berapa? Oh, 9,000. Okey. Okey, maknanya dekat dalam soalan ni kalau awak tengok, dia ada perabot. Memang kos dia sekarang ni 9,000, betul tak? Dalam soalan dia. Kat atas tu amount apa dalam imbangan duga 9,000. Okey, tapi dia kata kat sini 9,000 tu termasuk dia ada beli meja pejabat sebanyak 1,200 yang dibeli pada 1 Jun 20X9. Okey, jadi maknanya dia efek dekat dia punya susut nilai lah ya. Okey, ni saya terangkan dekat sini. Okey, jadi sekarang ni perabot ni jumlah dia ialah 9,000. Dia pecah pada 2. 1,200. Okey, yang balance dia 7,800. Betul tak? Betul. Okey, sebab total dia 9,000. Okey, yang 1,200 ni dia beli pada 1 hari bulan 6 20X9. Okey, tapi yang 7,800 ni dia dah beli awal. Okey, sekarang ni dia nak suruh kita kira. Saya tulislah kat sini SNT dia berapa SNT dia ialah sebanyak 3,000. Okey, soalan saya. Kenapa yang ni tak ada SNT? Kenapa yang 1,200 tak ada susut nilai terkumpul? Awak rasa kenapa? Kenapa saya kata cuma ada dekat sini je ada susut nilai terkumpul? Tapi yang dekat sini tak ada. Rasa-rasa kenapa? Okey, awak faham tak maksud susut nilai terkumpul? Apa beza susut nilai dengan susut nilai terkumpul? Boleh bagi jawapan tak? Tak faham, tak ingat. Rasanya hari tu saya tak sempat masuk susut nilai ke? Masa kita buat bulan apa awak form 4 tu. Saya pun tak ingat. Saya minta maaf. Okey. Beza susut nilai dengan susut nilai terkumpul ni, susut nilai adalah perbelanjaan susut nilai yang pada tahun itu saja. Katakanlah sekarang ni 20X9. Okey, sebelum tu 20X7, 20X8. Telajak pula. Okey, 20X7, 20X8. Okey, katakanlah dekat sini 20X7 dia punya susut nilai dia ialah 1,000 contohnya lah 20X8 pun 1,000. Yang dikatakan susut nilai yang ni pun katakanlah 1,000. Yang dikatakan susut nilai adalah perbelanjaan susut nilai pada tahun itu sahaja. Ni susut nilai Setahun-setahun tu susut nilai. Tapi kalau yang dikatakan SNT tu yang kita tambahkan. Kan ni 1,000, 2,000, 3,000. Maknanya susut nilai dia daripada mula-mula kita beli dulu, katakanlah kita beli dah 3-4 tahun lepas, dari mula kita beli dulu sampailah sekarang. Kalau dah 4 tahun, 4 tahun lah. Kalau 3 tahun, 3 tahun lah.
Itu nama dia susut nilai terkumpul. Nama pun terkumpul. Kita kumpulkan daripada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Boleh ikut tak? Cikgu, apa tadi cikgu cakap susut nilai dia punya macam definisi? Oh, susut nilai ni. Susut nilai ni katakanlah kata kita ada beli perabot 3 tahun lepas. Okey? Jadi awak tengok keadaan dia sama tak 3 tahun lepas dengan sekarang biasanya? Tak kan? Dulu kalau contohnya kereta lah. Kereta awak beli kalau katakan dah 5 tahun, sama tak keadaan ni masa kita mula-mula beli dulu? Tak. Apa beza dia? Harga turun. Harga turun. Lagi? Kereta tu dah tak baru. Kereta tu dah tak baru. Okey. Dah tak nampak baru sangat kan? Lepas tu kalau kereta baru biasanya dia kurang masalah dia. Tapi kalau kereta dah lama-lama, dah 5-6 tahun, lagi 10 tahun, lagi banyak masalah. Betul tak? Betul. Jadi kalau awak tengok kat situ, katakanlah nilai kereta tu masa kita beli mula-mula RM50,000, lepas 10 tahun, mungkin dia tinggal RM20,000. Betul tak? Contohlah. Kan nilai dia kita jual balik tinggal RM20,000 je. Awak nampak tak nilai dia menyusut daripada RM50,000 ke RM20,000? Itu yang kita panggil dia sebagai susut nilai. Boleh? Dapat gambaran tak? Dapat. Baik. Okey. Jadi yang dalam ni, kalau dalam imbangan duga ni dia ada dengan apa orang kata PKK dengan PHR pula. PKK dengan akaun perdagangan untung rugi, APUR kan? Dua-dua ni dia ada, satu ada susut nilai, satu lagi susut nilai terkumpul. Ni biasanya pelajar tersilap. Okey, yang susut nilai ni, okey, dia masuk dekat dalam ini APUR ataupun akaun perdagangan untung rugi. Manakala yang susut nilai terkumpul ni dia masuk dekat PKK. Bawah ABS. Susut nilai ni ialah yang masuk dalam tadi untung rugi. Sebab apa? Dalam untung rugi, untuk kita cari untung kan, tujuan dia untung rugi ni kita nak cari untung tahun tu berapa. Untung setahun, tahun tersebut. Okey. Jadi untuk cari untung tahun tersebut, kita kena cari hasil sepatutnya tahun itu, tolak belanja sepatutnya tahun itu. Setuju tak? Kan? Setuju. Kan? Jadi saya tunjuk kat sini. Nak cari untung atau rugi, iaitu hasil tolak belanja. Tapi hasil dia pun tahun tu juga, katakanlah kita nak kira untuk tahun 2021. Belanja dia pun 2021 punya. Dia tak boleh masuk 2022 ke, 2019 ke, 2020 ke, tak boleh. Jadi dia cuma ambil susut nilai pun susut nilai tahun tu saja. Ni susut nilai bukan hasil. Susut nilai adalah belanja. Kalau awak tengok tadi, saya kata tadi susut nilai terkumpul tu apa? Susut nilai terkumpul tadi yang kita kumpulkan daripada tahun pertama, 2, 3. Jadi tak tepat lah. Itu yang daripada tahun-tahun lepas pun awak masukkan juga. Kalau kita masukkan yang kumpul daripada tahun-tahun lepas tu, susut nilai terkumpul, masuk dekat APUR, akaun perdagangan dan untung rugi, salah lah. Sebab tadi dalam APUR sepatutnya yang masuk setahun itu saja. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, jadi saya patah balik, saya masuk dekat sini Okey, jadi kita kira kat sini dulu. Kalau tadi PHR, saya kira daripada PKK dulu tau. Baru saya masuk hasil atau belanja. Tapi sekarang ni bila belanja, saya kira dekat sini dulu. Saya tulis sini susut nilai perabot. Dalam kira nombor berapa ni tadi? 14.
Jadi 14 susut nilai perabot. Tapi saya belum tunjuk pengiraan kan. Okey, pengiraan dia. Jadi awak nampak ya, yang susut nilai terkumpul yang dalam imbangan duga tu, yang ni je. Yang ni baru beli. Sebabkan dia baru beli, ada tak susut nilai daripada tahun-tahun lepas? Kalau barang yang awak baru beli, ada tak susut nilai daripada tahun-tahun lepas? Tak ada. Tak ada kan? Sebab tu yang ni tak ada susut nilai terkumpul. Ini je yang ada sebab dia dah beli dah lama. Okey, jadi sebabkan dia nak tadi dia kata baki berkurangan. Okey, macam mana formula susut nilai baki berkurangan? Macam mana? Ingat tak kaedah dia? Susut nilai ni dia ada 3 cara sebenarnya. Ingat. Apa dia? Garis. Betul, garis lurus ataupun atas kos. Yang kedua? Baki berkurangan atau atas nilai buku. Okey, dan yang akhir sekali penilaian semula. Penilaian semula ni kita guna untuk rekod tak lengkap dengan kelab satuan je. Dalam 2 tajuk tu. Jadi sekarang ni saya akan fokus kepada 2 jenis ni je lah Okey, macam mana nak kira atas kos? Dia punya formula dia apa? Cikgu, yang nombor 2 tu baki apa tu? Baki berkurangan. Okey. Garis lurus tu Apa formula? nilai darab peratus. Sebenarnya kos darab peratus. Kalau baki berkurangan? Bahagi tu kan? Bahagi dengan apa? Kos tolak SNT darab peratus. Kalau yang awak cakap lagi satu tu, salah satu juga garis lurus. Apa dipanggil? Yang dibahagi dengan tahun kan? Kalau dia ada, apa nama dia? Apa dipanggil? Alamak, tiba-tiba saya dah tak ingat dia punya nama tu. Nilai skrap. Kalau ada nilai skrap, dia ambil kos tolak nilai skrap bagi bilangan tahun. Ni dua-dua atas kos ataupun garis lurus. Nilai skrap ni maknanya kalau katakanlah saya beli satu mesin mesin katakanlah mesin printing, mesin pencetak, guna yang canggih punya dah, harga dia RM10,000. Saya jangka saya boleh guna 10 tahun. Lepas 10 tahun saya rasa daripada RM10,000 tu saya boleh jual besi buruk dia sebagai besi buruk pada harga RM100. Kan, sebab mesin dah lama dah. Masa tu mungkin outdated, dia dah jadi macam besi buruk. Jadi saya jangka saya boleh tolak dekat kedai recycle tu RM100. Jadi RM100 adalah nilai skrap dia.
Selepas 10 tahun. Okey? Tapi ini kita jarang pakai ni cara ni. Tapi boleh Jadi sekarang ni dalam soalan ni dia suruh kita guna yang ni atas nilai buku. Okay, saya patah balik tadi kat cara kira dia sebabkan dia kata atas nilai buku. Jadi saya tolaklah dulu ni. Kan kos tolak SNT. Dapat 4,800. Betul tak? Jadi 7,800 tolak 3,000 darab dengan berapa peratus? 10%. Okey, ini untuk yang perabot 1. Perabot 2 pula 1,200 tolak kosong sebab SNT dia tak ada darab dengan 10%. Jadi kita kena combine dua-dua ni lah, tambahkan untuk cari susut nilai tahun ini. Okey, jadi boleh ikut saya ke tidak? Boleh. Jadi saya tulis kat sini. Cara kira dia iaitu 7,800 tolak dengan 3,000 darab dengan 10% tambah 1,200 darab dengan 10%. Ni buat terkeluar ke tadi? Okey, jadi kita dapat berapa ni? Oh, satu lagi yang saya terlupa. Sorry. Saya lupa pula, dia bagi tarikh 1 Jun ni kan. Kita tutup akaun 31 hari bulan 12. Jadi bila dia bagi tarikh, awak kena darabkanlah berapa. Sekejap saya padam balik ni. $1,200. Darab dengan 10%. Darab dengan, kalau tengok 1 Jun sampai 31 bulan 12, ada 7 bulan kan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi kita dapat 120 darab 7/12. Jadi kita dapat RM70. Yang ni RM70. Yang sebelah sini tadi 480 kan. Jadi 480 tambah 70 lah. Kita dapat 550. Yang ni darab 7/12. Kita dapat 550. Boleh? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, ni jalan kira dia. Tadi 550 kat sini. Sudah? Dah. Okey, sekarang ni kita pergi lagi satu tempat, perabot.
Tadi jalan kira nombor 14. Sekarang yang ni 15 sebab kita nak tunjuk susut nilai terkumpul perabot. Okay, ni kos dia 9,000. Okay, susut nilai terkumpul perabot. Saya tulis kat sini 15. Okay, berapa susut nilai terkumpul dia? Sebelum ni ialah 3,000. Kita kena tambahlah yang baru 550. Jadi jumlah dia 3550. Okay, ada apa-apa soalan? Boleh tak? Berikut. Boleh. Okay, jadi saya masuk kat sini nilai dia negatif 3550. Tolak kan? Ini kita tolakkan. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, jadi sekarang ni kita dah habiskan semua maklumat tambahan, betul? Betul. Kita dah habis pelarasan, jadi kita masukkanlah amount yang lain-lain pula. Okay, macam jualan kita belum masuk. Jualan ialah 66,120. Ini awak gariskan dalam buku ni sebab takut kita tersalah ambil amount. Saya ni tak garis. Kalau saya salah ambil, awak bagi tahu Okey, ni berapa jualan bersih dia? 65,480. Kan ni awak tolakkan. Okey, 65,480. Sorry, jangan kira dulu. Kira nanti Okey, kita masukkan je dulu sampai habis. Dah tak ada apa tertinggal baru kita kira. Sorry Okey, inventory awal berapa amount dia? 4,500. 4,500. Awak pun sambil masukkan belian? 42,500. Alright, betul. Ulangan belian tak ada kan? Okey, Audi ada tak? Upah. Tak ada kan? Angkutan masuk tak ada. Ada tak Audi ni angkutan masuk, upah, duty atas belian, insurans atas belian. Kau pergi mandi apaan? Ada upah. Ada upah. Upah saja. Jadi saya tulis kat sini upah Ya. Umi, nakarang nanti duduk kat sini. Atas. Kau pergi mandi. Okey. Nakarang bila apa sampai nakarang dekat pintu tau. Kau tutup rapat. Siap mandi dah. Mandi. 850. Ada lagi tak? Tak ada Upah. Okey, inventory akhir kita dah masukkan. Okey, kita tengok ada tak hasil lain? Hasil dia tambah sebelah kredit. Jadi awak tengok dekat bahagian kredit. Dia ada diskaun kan? Mama takutlah.
Okey, yang bahagian kredit sebab hasil dia bahagian kredit 120. Sewa. Okey, sewa. Sewa tadi dah di atas ni. Kan sewa dah ada. PHR. Okey, hutang lapuk terpulih. Okey, saya rasa dah tak ada lagi hasil lain kan? Okey, kita tengok pula dekat belanja. Belanja apa yang kita belum masukkan? Diskaun sekali lagi. Okey, untuk diskaun ni, awak tulis diskaun dulu, diskaun tak ada masalah. Okey, tapi jangan pula dekat hasil awak tulis diskaun diberi, dekat belanja awak tulis diskaun diterima. Salah lah sepatutnya yang dekat sebelah hasil ni diskaun diterima, sini diskaun diberi. Bolehlah ni saya tulis kat sini, diterima. Sini diskaun diberi. Gaji pekerja. Okey, jadi dah gaji pekerja belum Gaji pekerja 3,800. Belanja am. Sekejap belanjaan ni. Alat tulis dah kan? Hutang lapuk. Hutang lapuk belum? Kita jangan lompat-lompat takut tertinggal Kita tengok go through daripada atas ke bawah. Hutang lapuk. Hutang lapuk ialah 560. Insurans sudah. Pinjaman bank. Faedah pinjaman. Faedah pinjaman pun sudah. Belanja am Belanja am dia ialah 270. Dah? Yang lama aku nak ada kamu tukar tadi. Buka balik. Yang ada kelas kau ni. Tanya je. Aku nampak. Matilah. Okey, sekarang dekat sini aset bukan semasa. Ada tak lain? Dia ada Cikgu, Ya saya. nak tengok jalan kerja kejap? Jalan kerja yang mana? Yang sebelah tu. Kenapa tak ada print screen? Tak tahu? Kejap cikgu. Tak payah ni lah, nanti kan cikgu sharekan lah. Dah siap. Apa ni ngam-ngam? Dah cikgu? Dah. Dah. Okey, sini tadi masukkan premis. Kedai. Nilai dia 80,000.
Dia tak ada susut nilai, jadi nilai buku dia pun 80,000 Ada lagi tak accept bukan semasa? Saya rasa dah tak ada dah. Tak ada. Okay, kita masuk dekat accept semasa. Bank tunai belum. Tunai dia 400, tapi kalau tengok bank dia bahagian kredit, betul tak? Jadi dia merupakan overdraft bank ya. Tapi kita jangan tulis overdraft bank, kita tulis bank saja, tapi dia dekat bahagian liability semasa Bank 1250. Okay. Akaun belum bayar 4425. Okay, saya rasa tu je. Modal awal 66790. Bersih belum kira. Ambilan 400. Okey. Pinjaman dah 15,000. Ada tak item apa-apa yang kita tertinggal? Sebelum awak kira pastikan ada tak lagi yang kita tertinggal Check ada tak? Inventory awal tadi dah. Tak ada, semua dah masuk kan? Dah. Okey. Bila dah pastikan semua sekali dah masuk, barulah kita kira. Jadi tak adalah kita kira tu 2-3 kali. Ni saya kira dapat 65480. Okey, yang ni dia tak ada pulangan belian. Jadi inilah juga dia punya belian bersih. Okey, 2 ni kita tambahkan belian bersih tambah upah. Okey, kemudian 2 ni kita tambahkan. Okey, ni tolak inventory akhir. Boleh ke saya pergi laju sangat? Okey. Boleh Ni tolak ni dapat kos jualan tapi awak letak dalam kurungan siap-siap sebab kita nak tolakkan Okey, kemudian untung kasar yang ni hati-hati. Kenang setengah pelajar dia lupa letak kurungan kat sini, lepas tu bila dikira dia pergi tambah. Ramai pelajar buat careless mistake kat situ Okay, yang ni saya jumlahkan. Okay, ni tambah sebab hasil. Okay, ni saya jumlahkan belanja.
Okey, jadi dia punya untung bersih rugi bersih, kita tolakkan. Muhammad. Okey, ni bila positif, jangan lupa buang. Kalau tadi ni atas ni positif, terus buang perkataan rugi kasar ataupun potong je. Kat sini pun sama, potong je yang tadi tak berkenaan Dah? Dah. Okey, sebelah 190 ni terus pindahkan dekat dalam PKK. Dekat untung bersih bawah modal awal. Bawa terus turun. Sebelum kita mulakan kira kat PKK Sebab kat sini biasanya ada 2 ataupun 1 markah. Hah? Okey, ni saya jumlahkan untuk aset bukan semasa. Yang ni, cabut rupanya. Ni saya jumlahkan untuk aset semasa pula. Okay, sebabkan ni saya letak negatif lah. Sebab kita nak tolak kan. Tolong hati-hati dekat aset semasa sebab pelajar dia suka letak aset semasa ni jumlah dekat tepi. Tak Dia letak kat bawah sini. Liability semasa yang kita letak tepi supaya kita nampak ni. Ni tolak ni dapat modal kerja. Aset semasa tolak liability semasa. Lepas tu ni modal kerja tambahkan dengan aset bukan semasa. Okey, ini kita tutup Tutup. Okey, ni kita tambahkan dengan untung bersih, tolak dengan ni. Tambah pula dengan pinjaman. Sekarang ni awak tengok amount akhir lepas modal kerja ni dengan yang ni dia seimbang. Boleh tak? Ni jangan risau, saya PDF kan sekejap lagi. Sekejap saya hantarkan kat awak.
Alamak, tak cantik pula. Okay, saya cuba savekan sekali lagi. Saya sharekan pada awak. So far ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Saya nak bagi awak latihan sikit. Lepas tu kita bincangkan next week, boleh? Boleh. Sekejap sekali lagi saya telefon ni agak aneh ni. Okey, macam ni saya rasa senang sikit orang nak tengok lah ya. Saya sharekan dalam grup Telegram. Ya. Ya. Mamat buka tu, Mama. Mama Ali. Mamat buka kan tu. Buka, masuk ke kanan. Mana pula Naili ni tadi? Sini kot. Ini dia. Okay. Yang ni pun kejap lagi lah saya sharekan juga. Okay. Tak ada. Ada apa nak tanya? Tak ada. Try balik tengok soalan ni. Ni balik untuk next week. Boleh tak awak jawab soalan kedai Ho tu, soalan 20? Boleh. Okey. Sampai sini dulu. Saya rasa masa terkurang. Saya minta halal lah ya. Okey cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Mak ya. Okey, waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Alright. Wow. Ada tulis. Sekarang kau cakap kat sini. Cakap apa? Notification kat sini. Bila pula aku masukkan aku punya.